Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Yang lemah. Maksudnya kita akan ada USD ini, yang atas tu. Boleh? Waktu tu anda long goal, yang ini. Yang ini. Kalau USD JPY dan pair JPY lain naik, US dollar sideway to lower. Waktu ni anda buy gold yang ini. Dynamic ini. Dan ini bagi mereka yang trade intraday. Yang ini anda tak buy gold. Gold akan sideway ataupun ke bawah. Yang sini gold akan sideway ke atas. Yang atas ni. Boleh? Nampak? Dalam dynamic ini. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada sudut ranking, ini adalah mata wang yang kuat. Ini nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Daripada sudut ranking, apa yang akan nombor 4? Apa yang akan nombor 4? Pada waktu ni, simple. Saya letakkan something simple. Orang keluar market. Basically market tak bagus. Orang tak melabur. Kalau ada pun orang melabur, orang keluar. Masa tu orang cari apa? Kita tahu orang akan mencari liquidity. Betul? Orang akan mencari liquidity. Macam kita lah keluar, ada tak broker tu, ada tak US dollar dia. Sama. Jadi kalau masa ni kita akan lihat kepada liquidity. Jadi nombor 1 adalah mata wang apa yang paling tinggi liquidity? USD. Nombor 2, mai awal sangat. Nombor 2, Euro. Nombor 3. Jadi benda-benda ni jadi kita akan ada Euro dan JPY. Masa ni orang akan cari liquidity. Jadi Euro adalah mata wang nombor. Okey? Euro adalah mata wang nombor 4. Anda akan dapati GBP akan pengsan teruk. Kenapa GBP pengsan teruk? Orang tak speculate. Orang keluar market. Orang keluar market. Anda akan dapati GBP teruk. Kita akan dapati mata wang Comdols yang 3 serangkai tu. Canada dollar, New Zealand dollar, dan juga kepada Australia dollar adalah mata wang yang lemah bersama dengan GBP. 4 ni. Dalam dinamik ini, ni adalah spesifik dia. Ini kalau kita nak pergi spesifik lah. Boleh? Tak apa, slow-slow. Saya tengah buat dia punya grafik ni, ada tambahan lagi untuk grafik dia. Jadi macam ni nanti kita akan ada pecahan lagi, apa nak tengok mata wang. Nampak flow dia? But, Mai, Joe. Slow-slow, tapi saya rasa anda dah mula nampak daripada sudut logik ya. Ni logik je, benda asalkan anda tahu mata wang tu punya peranan dan apa sedang berlaku dalam market. Apa dinamik semasa, ada tuju mana. Mana jalan dia. Itu je. Lepas tu anda tengok dekat chart, ada tak lower low, ada tak higher high, ada tunggu retracement, masuk. Yes, dia apa, ni sebenarnya critical thinking je. Ni sebenarnya benda logik je sebenarnya kan. Dia asalkan kita tahu asas dalam market, saya sediakan anda kepada yang masalahnya nak buat grafik ni. Ni je. Nak letakkan dia, nak presentkan dia. Tak apa. Hari-hari kita ulang. Jadi hari-hari itulah. Basically dia macam ni. Bila market tak bagus. Hari ni market tak bagus. Macam mana kita tahu tak bagus? Kita tahu yen kuat. Simple. Kita tahu yen kuat. Tapi adakah dia yen ataupun USD yang mainkan peranan? Apa kita tengok? Kita tengok kepada USD JPY. Oh, USD JPY pun jatuh. Oh, betul lah yen kuat. Kita tengok USD JPY pun jatuh. Tapi USD JPY jatuh, semua pair yen lain pun jatuh juga. Jadi confirm bahawa ini adalah yen dynamic. Boleh ulang waktu terbaik belian gold. Bila kita ada, tak apa, saya ceritakan yang macam ni dululah, okey? Jadi kita ada USD JPY dan yen pair yang lain bergerak selari, jatuh, sama-sama jatuh. Ni adalah waktu dia jatuh.
Ini adalah waktu dia jatuh. So, pada waktu ni, anda akan dapati pair yen yang lain jatuh lebih teruk daripada USD. Maksudnya USD ni kuat. Boleh Fairuz? Gold trade dengan apa? XAU USD kan? Okey? Dia ada XAU Euro. Kalau anda tengok XAU Euro, kalau anda tengok dekat chart sekarang ni, saya buka. Anda tengok XAU Euro. Okey, XAU EUR. XAU EUR. Mana chart kita ni? Oh, saya buat ni semalam. Okey, anda akan dapati XAU Euro naik. Boleh? Ini dekat 4 hour. Tapi kalau anda tengok dekat chart lebih kecil, ini adalah naik. Okey, gold tak lemah. Nampak? Gold tak lemah. Anda tengok XAU AUD. Gold tak lemah. Dia naik. Nampak? Gold tak lemah. XAU GBP lemah. Tapi kalau kita lihat gold against USD, dia adalah sideways. Kenapa? USD yang kuat. Boleh? Faham, Fairuz? Okey, gold tak lemah. Ya. Kita dia kat sini USD yang kuat. USD yang kuat. Tetapi USD banding dengan yen, kita tahu USD lebih lemah daripada yen. Pada masa yang sama, anda akan dapati chef juga disokong. Sebabnya kita nampak di pasar, di indeks ini sedang berlaku. Indeks tengah jatuh. Kenapa benda ni macam ni? Kita ada indeks yang tengah jatuh. Okey, yang lain-lain ni tak jalan lagi. Sebabnya Jepun, dia jalan. Tapi tak jalan sangat sebab Japan cuti. Ada nampak Hong Kong, ada nampak IBEX tengah jatuh. Satu ada nampak yang lain-lain ni tak berapa sangat. Lebih sideways. Tapi lemah kan? Itu menunjukkan liquidity. Orang tak masuk pasaran. Orang keluar pasaran. Even yang patut lemah ni pun tak jatuh. Nampak? Orang tak keluar. Orang tak masuk. Tak ada apa-apa. Tak ada transaksi. Okey, ni benda biasa berlaku bila kita ada Jepun, bila kita ada US bercuti, yang liquidity tinggi. Okey. Jadi chef pun kuat. Kalau chef okey, anda akan dapati euro pun akan disokong sikit. Anda dapati euro akan lemah tapi tak terlalu lemah. Maksudnya dia neutral. Boleh. Kalau anda dapati chef pun dalam keadaan ini, bila anda dapati chef disokong, anda akan dapati euro tu lebih sideways. Anda akan dapati euro, tengok euro against AUD contoh. Euro against AUD. Kita akan dapati euro lebih neutral. Euro kat sini naik. Tapi kalau kita bandingkan dia dengan euro USD, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Kalau kita bandingkan dia dengan euro JPY, kita akan dapati dia jatuh. Kita bandingkan dia dengan euro GBP, dia akan naik. Waalaikumsalam. Euro lebih neutral dekat sini. Lebih neutral. GBP lebih lemah sebab orang tak speculate. Orang keluar market. Orang tak masuk. Orang tak masuk. Kita nampak kalau gold tadi kuat, then maksudnya orang lebih speculate. Kalau gold kuat, GBP akan kuat dalam dinamik ini. Dalam sini, kalau anda dapati contohnya dekat sini, kalau dia adalah strong USD JPY dan pair JPY yang lain, anda akan dapati GBP USD naik. Yang sini. Yang atas ni. Tapi not dalam keadaan sekarang. Bukan dalam keadaan sekarang.
Kalau ada dalam dinamik ini, dalam dinamik yang ini. Tu anda akan dapati gold pun, GDP pun kuat. Dalam keadaan sini, GDP lemah. Faham? Nampak? Banyak idea yang anda dapat daripada faham satu dinamik je. Boleh lah. Waalaikumsalam. Fairuz, daripada satu dinamik je, anda dapat banyak pemahaman daripada market. Satu dinamik. Bayangkan kalau anda faham the whole benda-benda ni belakang ni. Tengok kepada arah 3 asset class, index, USD, JPY. Tengok USD, JPY, tahu kenapa kan? Dah faham kenapa kita tengok USD, JPY? Flow duit pelaburan tu. Flow duit pelaburan. Jadi kalau kuat, JPY yang kuat. Kan? Kalau kita nampak paper JPY semua dia jatuh, USD JPY pun jatuh, kita tahu orang keluar market. Tengok indeks sideways ataupun ke arah lemah. Tengok USD. Kalau USD pun jatuh juga, itu memang teruk. Tapi kalau dia jatuh lebih daripada mata wang lain, mata-wang pair pair dia yang lain, itu lain cerita. Tapi kalau dia jatuh tak teruk, macam hari ini, itu adalah negatif. Macam sekarang. Okey. Ni yang kita ada, JPY, USD, Chef, Euro adalah lebih neutral lah. JPY mata-wang yang paling kuat, USD nombor 2, Chef, lepas tu CAD, New Zealand dollar, Australia dollar adalah mata-wang yang lemah. Okey. Jadi kita dalam yen dynamic untuk hari ini, di mana USD JPY bergerak selari dengan pair JPY yang lain, tetapi pair JPY yang lain dengan greater magnitude, dan kita ada weak USD JPY dan JPY pair yang lain, maksudnya kita ada US dollar yang kuat sikit, tapi tidak against JPY. Faham tak? Simple je kan? Berzaman. Okey, lepas tu kita tengok dekat chart. Tengok ada ke tak lower low, higher high, itu je. Kalau anda trade intraday, anda tengok contohnya kita nampak untuk GJ. Kita tengok GJ. Tengok GJ. Buat ni je. Ada tak lower low? Kalau masa ni tak ada. Kita ada lower low kat sini. Kalau lower low yang ini, dia cuma kawan dia kat sini. Ini tak ada apa-apa. Anda tak interested. Kalau dia buat low lagi, maksudnya macam ni, dia break ini, ada tunggu 1, 2, 3 untuk short. Kalau tak, anda tak interested kepada dia. Kalau tak ada apa-apa. Yang low ini kawan dia. Yang low sini, ini kawan dia. Itu je. Jadi anda tunggu dia buat low kat sini dulu. Ada price action lah maksudnya. Itu je. Selagi dia tak break ini, anda tak tengok. Selagi dia tak break. Anda tengok kepada AUD JPY. Ada tak low? Dia tunggu dia buat something. Kalau tak ada apa-apa, anda trade yang tengah-tengah ni, percayalah. Anda akan tak ke mana lah. Faham? Yang low sini, yang atas ni, kawan dia bawah ni. Okey? Oops. Kenapa saya lupa? Okey. Yang low sini, kawan dia ini. Okey? Jadi, kalau anda nak trade daripada sini, mana satu level yang penting kepada anda? Anda akan tengok sini. Ini first dia. Ini first support dia. Jadi, anda nak tengok benda ni dulu. Anda nak tengok breakout dulu. Anda nak tengok breakout dulu. Dan lepas tu, ada buat correction. Dan anda nak breakout ini hendaklah datang dengan divergence. Faham? Breakout ini kalau dia dalam bentuk
dalam bentuk impulse, maksudnya dalam bentuk trend, anda nak tengok divergence. Kalau tak ada divergence dalam bentuk impulse, dia boleh naik lagi. Boleh? Anda nak tengok divergence. Bila dia breakout ni kena ada divergence. Kalau dia dalam bentuk 5 wave, kalau dia bentuk impulse. Maksudnya dia dalam bentuk trend lah. Nampak senang, oh ni trend ke bawah. Kalau dia bergerak direct, dia dalam, biasanya kalau kita nak faham dia, kita tengok dia bergerak dalam satu channel. Dalam satu channel. Kalau kita nampak, dia bergerak dalam satu channel. Dalam satu channel. Okey, dan ini adalah satu berlaku divergence. Bila kita tengok kepada kepada trend indicator, kepada kita punya momentum indicator, ini pun dalam satu channel. Anda nak tunggu channel tu breakout dulu. Anda tengok dia breakout channel ni dulu. Ataupun senang, anda tarik trend line je. Sini pun tarik trend line. Dia break trend line, anda kira 1, 2, 3. Boleh kira sampai 3 lah. Tengok lekuk 1, 2, 3 short. Boleh? Masa dia buat correction, inilah yang anda nak tengok benda macam ni. Anda nak tengok dia break juga. Sini pun ada satu channel atas ni nanti. Lepas tu dia break out channel. Okey? Yang ini anda enter. Bila dia break atas ni, waktu tu anda tarik Fibo extension anda. Dia break ini, anda tarik Fibo dia. 1, 2. Limit order letak kat sini. Boleh? Short, limit order, stop loss atas 1618, TP ambil daripada atas, bawah dan entry. Dan TP adalah dekat 1. Faham? Ini je saya guna ini je. Tak payah nak 1, 2, 3 Elliott lah, tak ada. Dia break dah. Dia break 5, ada divergence, ada 5. Kalau dia break tak ada divergence, anda tak masuk. Anda tak masuk. Maksudnya, divergence berlaku bila ada momentum. Faham tak? Bila kita nampak divergence, maksudnya dia ada momentum. Dan di sini, nampak tak kenapa saya interested dengan ini? Dia dah potong yang belakang ni. Maksudnya movement yang sekarang ni adalah ada momentum di belakang. Dia potong yang belakang ni. Dia tengah batalkan sebab sini ada divergence. Dia tengah batalkan divergence ini. Fibo dari sini je. Fibo entry. Kita letakkan Fibo entry bila dia break. Kita cuma gunakan letakkan ni bila dia break yang ini yang kuning. Letak color lain lah, kuning. Bila dia break, ini break daripada kepala ini. Kepala sini. Okey? Dan anda tarik Fibo expansion daripada bawah ini. Ini untuk entry, atas ini dan bawah sekali dia. Jadi kita ada tempat entry. Stop loss atas 1618. Boleh? Itu untuk entry. Itu untuk entry. Itu asas dalam Fibo extension tu. Okey, ini untuk entry. Jadi kita letakkan limit order. Kan? Kita letakkan limit order. Dengan ini kita tahu berapa stop loss. Dengan tahu letak stop, dengan ada tempat stop loss, baru kita dapat kira lot. Saya pelik kalau tak tahu tempat stop loss, lepas tu dia letak lot. Kan? Lepas tu letak lot. Macam mana kita tahu berapa duit kita hilang? Dia kena tahu tempat stop loss.
letakkan contoh dalam pair ini tadi 95 pip. Ya. Berapa dolar anda nak letak? Berapa dolar anda trade? Dia cerita tu, dia kena tanya, dia tak dapat semua letak satu lot 0.1 sebab kalau 0.1 tu 500 pip banyak tau. Okey. Okey, Fairuz. Faham? Ya. Jadi anda kena tahu berapa dolar anda nak trade. Anda dalam position sizing model anda, hari ni kedai anda nak guna berapa duit. Kita anggap itu cost. Benda tu kena tahu. Dia tak dapat, letak dulu nanti aku letak stop loss. Mana ada? Itu bukan trading tu. Itu anda nak belasah account. Dia kena kira berapa. Berapa tempat stop loss, baru dapat kira berapa lot. Baru kita tahu kalau kena stop loss ini, aku akan hilang berapa. Tanya diri sendiri. Kalau hilang banyak tu okey ke tak? Kalau okey, letak. Kalau tak okey, jangan trade. Trading ni, the moment kita letak position, kita anggap dia dah loss dah, faham tak? Dia tak dapat kira letak ni aku nak kaya. Itu orang berjudi. Itu orang berjudi. Itu beza orang trading dengan orang berjudi. Ya. Orang trading, dia kira cost. Dia kira dia punya dia punya penggunaan equity dulu. Orang berjudi, dia kira berapa boleh dapat. Itu orang berjudi. Dia nampak untung dia. Dia tak nampak rugi. Okey? Sama macam ada duit lebih beli 4D lah kan. Itu lah. Okey. Ini adalah untuk tempat entry dan tempat stop loss. Untuk nak kira tempat kita nak letakkan. Ini tadi faham? 3 tempat. Bawah ini. Dan ini. Dan ini. Okey? 3 poin. 3 poin ni untuk entry. If stop loss 30 pip dalam kotak merah, ini 90 pip. Entry saya letak satu je. Saya letak limit order. Cerita dia, you have kotak ini. Don't worry about nak tepat-tepat entry. Saya tak percaya benda tu. Sharp entry. Saya tak percaya benda tu. Puan, saya tak percaya. Faham tak? Price akan react daripada sini. At least dalam 3 wave. At least dalam 3 wave. Saya tak percaya kepada sharp 1 pip, 2 pip. Saya letak limit order dah. Dia akan letak alert. Itu je. Besok baru tengok. Tak ada saya nak tenung. Saya tanya kepada no battery. Kalau duduk dengan saya tengok cat pun tak ada. Kalau ada alert baru saya tengok. Lain daripada tu saya tak jeling pun cat. Handphone, yelah kita nak sembang kan. Bukannya nak tengok, korang tengok handphone. Ajak lepak sama masing-masing tengok handphone. Baik lepak kat rumah. Okey, ini adalah untuk entry. Faham ke tadi? Ya, label Fibo 1. Fibo sini. Ini tadi Okey, letak. Dah. Sebab yakin kepada teknik. Kalau kita duk tengok chart, maksudnya anda tak ni maksudnya orang tu tak percaya teknik sendiri lah. Okey, yang ni boleh Okey, untuk TP. Untuk TP pula adalah poin ini. Kita dah entry tadi. Kita dah letak kita punya limit order. Ni adalah untuk kira TP daripada leg ini. Ini adalah konsep dia, ini satu price cycle. Faham tak? Ini satu price cycle. Price cycle dalam immediate wave adalah benda ini. Kalau kita short 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Boleh? Jadi kita entry tadi kat sini kan? Kita entry kat sini tadi kan? Boleh? Ya? Kita entry sini tadi kan? Okey. So, mana tempat permulaan price cycle? Atas ini. Mana tempat habis untuk impas? Tempat ini. Mana tempat habis untuk korektif? Tempat ini. Nampak? Jadi konsep, ingat konsep dia incomplete
Incomplete sequence adalah benda ini. Dan kita jangkakan dia akan buat daripada sini yang sama. At least dia akan buat dia akan buat benda ni. At least buat 3 wave lah. At least. Jadi kita akan tarik fibo daripada atas, bawah dan entry. Jadi kita dapatlah satu. Sama juga yang ni. Fahamlah konsep dia? Itulah teknik 3-7-11. Berdasarkan Elliott wave, dia berdasarkan Elliott wave, tapi saya tak kira pun Elliott wave. Trade, saya tak pakai pun. Saya cuma tengok dia ada break up, ada something jadi. Then saya tengok. Saya tunggu dia retrace. Then saya tarik, biar dia nampak satu biar dia nampak connector yang jelas. Fibo extension untuk TP, ya. Sama juga macam ni. Fibo extension untuk entry. Jadi untuk TP adalah benda ni, benda yang saya selalu cerita. Ini je konsep dia. Ini je. Okey. Yang saya selalu ulang-ulang kes tu, benda tu je. Benda mengenai asymmetrical chart yang sama. Macam ni lah. Dulu dia naik RM10. Next time dia naik, dia akan naik RM10 lagi. Lebih kurang macam tu. Tiap minggu dia naik RM10. Lebih kurang macam tu lah. Ni konsep dia. Dia naik satu fibo. Jadi konsep dia sama. Benda ni. Benda ni. Itu untuk TP tadi. Ni. Dan kalau kita loadkan yang daripada sini, daripada entry, sama. Sama. Itu konsep dia. Okay. Dan kita jangkakan price. Price akan buat. Okay. Ni untuk AUD JPY. Okay. Jadi anda tunggu dia buat something. Kalau dia tak buat apa-apa, anda tak masuk. Anda nak something jadi. Something kepada anda bila dia break sini. Dia tak break, jangan masuk. Break, retracement, baru masuk. CAT JPY. Bagi saya, pair yang nak trade minggu ini adalah CAT JPY. Ini pair untuk minggu ini. Kalau anda terlepas entry yang sebelum ni, iaitu kalau anda terlepas entry yang ini. Ini buat lower low. Ini buat lower low daripada ini untuk intraday lah. Anda nak sama konsep breakout dan ini dalam bentuk impulse kan. Sama macam cerita yang tu tadi. Jangan tengok yang ni adalah contoh yang saya gunakan untuk kita punya ni, untuk kita punya live video itu. Anda tunggu dia breakout untuk CAT JPY ni short. Ini adalah trade for the week. Sebabnya kita akan ada saham yang dijangka lemah untuk minggu ni. Kita akan ada JPY yang kuat. Kita akan ada tekanan kepada harga minyak. Tengok count saya kepada harga minyak. Tengok count saya kepada harga minyak. Ini adalah count saya untuk harga minyak. This could be the trade of the week. Kita mungkin akan ada 4 ni habis kat sini. Y ni habis kat sini. Dan minyak akan tertekan. Minyak akan tertekan. So I'm looking at that. Dan CAT JPY kita tahu kaitan dengan minyak. Dan kita ada cerita tarif, kita ada cerita COVID-19. The whole thing is conspiring against nampaknya minyak dan terutamanya CAT JPY. Jadi perhatikan kepada CAT JPY, look for that break up dan retrace. Break up, retrace. Boleh?
Okay, this will be the trade of the week. Not the Euro JPY dah pergi. If you didn't trade it dekat kawasan sini, anda tak masuk dah. Okay. GBP JPY still ada room untuk jatuh. Sebabnya this is still fresh, GBP JPY. But the best is still CAD JPY. Untuk saya lah, sebab ini dalam sideway yang lama, nampak? Sideway yang lama. So anda nak break up, retrace. Break up, retrace. Anda nak benda tu. Okay. So itu yang ada daripada sudut data pada petang ini. Kita ada few PMIs. Ini adalah final reading, not really something yang move market. Ini unless dia jatuh lebih teruk lah. Data ni dah keluar sebelum ni. Data ni anda jangan tengok yang beza macam ni. Ini previous banding dengan March. Dia dah keluar dah pun. Ni dah keluar dah pun. EU Economic Forecast pada petang nanti. So whatever Lagarde say dah ada. Dan pada waktu ni nobody going to put. Kalau anda perasan dekat market outlook tu, saya tak updatekan untuk macam FOMC punya projected. Sebabnya tak ada. Dia orang waktu ni nobody can predict berapa nombor-nombor ekonomi ni. Tengok ni. Dia tak ada. Ini adalah bulan sebelumnya, Disember. Untuk March tak ada. Untuk March. Mana dia punya ni? Policy report. Mana dia punya projection? Tak apa. Ni adalah untuk USD. Fed meeting calendar and information. Tengok dia tak ada. Untuk March. Untuk March dia tak ada. Nampak tak? Dia tak ada buat, dia tak ada macam 2000, tengok 2019. Dia ada yang bulan 3, bulan ni dia ada projection materials. Dia tak ada. Nobody can predict what the number will be. And they don't want to. Dia orang tak dapat nak letakkan aku nak GDP macam ni. Dia tak dapat. Nampak? Dia tak ada untuk projection materials. Dan kita expect bulan 6 pun sama nanti. Dia tak ada projection materials. Okay? Bulan yang ada adalah bulan 12. Sebab tu saya tak dapat nak updatekan. Dan bukan dia seorang. Semua akan buat yang sama. It will be quite tak dapat nak predict. Malaysia, berapa anggaran GDP kita untuk kuartal pertama? Siapa tahu? Berapa anggaran GDP kita untuk kuartal pertama? Kita ada PMI yang keluar hari ni tadi. Dia jangkakan sekitar negatif 0.2 ke sekitar negatif 0.4. Ni dah ada. Ni ada dalam PMI bagi tadi. Tapi Central Bank tak akan buat benda tu. Tapi macam apa? Macam market dia orang akan buat. Dia orang letakkan ni Malaysia bagi tadi. So kalau masih ada yang tanya, bang, ekonomi kita ni dah recession ke? Ni angka dia. Pagi tadi ni nampak tak ni? Nampak tak ni Malaysia ni? Dia dah jatuh hampir 30. Di bawah ni, download benda ni. Download benda ni. Pergi kat KFI, kat market tu. Kat market tu. Anda pergi Malaysia punya. Tak tahu kat mana ni. Anda pergi yang sama. Manufacturing, Euro ni. Pergi tekan dekat situ. Latest release. Anda akan dapat website yang sama tadi. Tengok ni. PMI, kita tadi dekat 30. Nampak? Negatif 0.4. Itu cara kira dia. Boleh? Tu kita menyangkakan bahawa ekonomi kita akan menguncup pada kuartal pertama. Macam mana kita tahu? Ni dia. Untuk April. Ni untuk April. Jadi kuartal kedua.
Kita jangkakan ekonomi menguncup pada kuartal kedua. Jadi, apa yang kita dapat deducekan ataupun simpulkan daripada segala ni, kita nampak recovery belum lagi. Kita ada Federal Reserve, kita ada kerajaan semua buat fiscal stimulus apa semua kan. Betul? Nampak tak yang saya lukis semua yen ni kuat? Ni kita tengok dekat diagram besar sikit. Ini adalah untuk USD JPY ke bawah. Euro JPY masih ke bawah. 2, 3 ke bawah. GBP JPY ke bawah. AUD JPY ke bawah. Tapi ini dalam last. CAD JPY ke bawah. NZD JPY ke bawah. CAF JPY ke bawah. Kita macam mana pun kita nampak bahawa JPY kuat. Kalau JPY kuat, saham tak dapat nak kuat. Faham? Boleh? Saham tak dapat. Yes, kita ada recovery kepada saham. We do expect recovery, but sekarang sedang memulakan proses kejatuhan. Nampak tak dia selari dengan apa kita nampak dekat JPY tadi? Itu dia. Boleh? Kalau kita nak lukis, kita tak dapat. Saya tahu dalam ni ada yang buat Elliott Wave pure. Kalau anda cuma menggunakan pure Elliott Wave, kita tak tahu ini habis ke tak. Kita tak dapat tahu. Kita mungkin akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5 ke atas lagi. 5 mungkin ke atas lagi. Tapi berdasarkan JPY punya move, then you likely to have ini dah habis dekat sini. Because apa yang kita nampak lain. Ni adalah intermarket. Hang Seng jatuh. Nikkei jatuh. Jadi anda tak dapat nak katakan, oh DAX nanti tak ada, dia buat higher high satu lagi. Mana dapat? Faham? Macam tu. Jadi dia tak dapat anda lukis cuma satu je. Tengok dia je. Tak. You have, anda kena tengok cross instrument, anda kena tengok same instrument punya correlation. Lepas tu tengok cross instrument. Cross instrument tadi kita nampak yen kuat. Yen kuat, ini akan berlaku correction ataupun kelemahan dia. Kita ada IBEX yang masih meneruskan pergerakan ke bawah. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam tu? Okey. Kita ada IBEX yang masih meneruskan pergerakan ke bawah. Kita ada FTSE pergerakan ke bawah. Jadi kita tak dapat nak lukis untuk Dow Jones ke atas. Tak dapat. Dow Jones pun dah mulakan. S&P 500, kita jangkakan dia dah habis dan akan memulakan correction. Nampak? Semua cerita dia sama. Beza dia structure dia. Whether ini adalah satu impulsif seperti apa kita nampak dekat IBEX. Kenapa kita katakan IBEX ni impulsif? Sebab dia ada lower low sebelum tu. Dia melakukan lower low sebelum tu. Tapi yang lain tak. Yang lain dah mula buat higher high. Tapi itu kita katakan, contohnya macam YM ni, kita katakan kita dah mula buat wave 1. Ini payah kita nak katakan betul dia buat wave 1. Kita tak tahu. Wave 1 ni paling susah kita nak predict, kita nak forecast dia. Tapi ambil satu side dalam market. Kalau anda katakan ini habis, anda katakan dia habis. Kalau tak, kita akan katakan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5 A, B dan C. Adakah dia mungkin? Yes, mungkin. Sebab yen tadi masih kuat. Faham? Boleh, Wan?
Nampak apa saya cuba ceritakan kepada anda sini? Dia bukannya cerita wave. Kita boleh jadikan ini 1, 2, 3, 4, 5, betul tak? Boleh jadi. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi A, B dan C. Boleh kan? Sini jadi 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Zigzag. Tapi saya tak nampak ini berlaku sebagai zigzag. Sebab kalau zigzag, ini ke bawah lagi tau. Ini ke bawah lagi tau. Sampai sini. Macam ni. Dia akan jadi lebih kurang saiz ini. Yang kita ceritakan dulu. Dia akan jadi macam ni. Kalau itu berlaku, wah. Okey, kalau ini A, B dan C. Kita mungkin akan habis kita 13,500. Sampai sini. Sampai sini. Tapi saya tak ambil view itu sebab alien wave cuma kepada kita lukis. Saya boleh lukis ini jadi 4 ni habis kat sini. Ini jadi A, B dan C. Dan dia tak langgar pun hukum alien wave. Tapi cerita dia, kita ambil satu side dalam market. Boleh? Asalkan 3 tak boleh. Sebabnya kalau anda extend pun tak kisah. Boleh Pak? Tak ada masalah. Asalkan 3 tak paling pendek. Itu je syarat dia. Satu paling panjang tak apa. Asalkan 3 tak paling pendek. Kalau kita ada satu yang, contohnya, kita ada satu yang panjang. Betul. 3, 4, 5 ni tak boleh panjang. Itu je. Tak ada masalah. Tapi cerita dia sampai tempat yang sama juga. Saya tak peduli sangat benda tu sebenarnya. Asalkan, sebab saya tak peduli pasal ini. Saya peduli bila dia buat correction. Saya peduli pasal bila dia buat correction. Itu je. Okey, faham maksud saya ni? So, kalau ini berlaku ke bawah, then kita akan ada few companies dekat US akan bankrupt. Kita akan ada company macam Boeing. Kita akan ada company macam Royal Caribbean akan bankrupt. Kita akan ada company macam Boeing boleh bankrupt. Kalau yang propose tu tadi berlaku. Kita akan ada company macam American Airlines, Southwest, Delta. Ini Delta Airways, Delta Airline. Yang mungkin akan bankrupt. Kalau itu, sebab ini boleh jadi kosong. Faham tak? Ini boleh jadi sini. Kalau itu tadi berlaku. Faham maksud saya? Kenapa saya tak nampak pergerakan yang satu tadi berlaku? Saya tak katakan dia tak mungkin, tapi kalau itu berlaku, then you will have company macam Delta. You will have company macam Southwest. Company airline. Yen pembiayaan, bukan modal, pembiayaan. USD harga. Boleh? Yen, kita nak loan tu mahal ke tak loan? Itu yen. Yen tu loan. Anggap macam anda nak, dia macam ni. Macam kita nak beli kereta kan. First kita tengok harga kereta tu. Itu USD. Itu USD. Lepas tu kita tengok loan dia. Itu yen. Kalau loan dia mahal, nah dia itulah dia. Jadi macam kita nak beli kereta. Harga kereta itu USD. Yen sebagai loan dia. Kalau faham itu okey. Okey. Jadi sebab itu saya katakan tadi, kalau saya tak nampak ini tadi berlaku. Sebab kalau ini jatuh lagi ke bawah, maksudnya kita akan ada Southwest Airline ni mungkin akan sampai boleh bankrupt tau. Royal Caribbean. Kita akan ada kasino. Contohnya macam apa yang kasino yang famous kasino. Ada satu
Yang famous, saya pun tak ingat nama dia. Bukan Monarch. Saya pun tak ingat nama dia. Kita akan ada bisnes kasino yang mungkin bankrupt. Jangan lupa, Trump tu ada bisnes kasino tau. Adakah dia akan biarkan, bukan Monte Carlo tu negara dekat Monaco, apa nama dia saya pun tak ingat, dekat Las Vegas. Genting lain sikit. Dekat Malaysia ni lain sikit. Tapi this is my point lah. Saya tak nampak ini, saya tak katakan dia tak mungkin, tapi sekiranya dia jadi, wow. Sekiranya yang ni, yang senario yang saya tunjukkan tadi, sekiranya ini membuat A, B dan C, sekiranya ini berlaku, if this happen, if this jadi satu, dia dapat, dia boleh. Dia 4, 5, nampak tak? Cukup, kita ada cukup count dia. Kalau ini berlaku, 2, 3, 4, 5, if that happen, and 4 kita berlaku kat sini, wah. Kita akan ada pasaran saham yang, kita akan ada company yang bankrupt. Kita akan ada, divergence tu sebagai technical confirmation. Saya first, Syarila, saya punya first adalah market dynamic. Maksudnya kaitan dengan instrumen lain. Itu tool saya pertama. Yang saya tengah cerita ni, pasal saham dan juga indeks. Sebab indeks ni dibentuk oleh saham. Boleh? Kita tengok dekat sini. Ini tadi, ini ada divergence tau. Ini ada divergence tau. Sebab tu ada, saya tak tolak kemungkinan dia mungkin jatuh. Nampak tak ini ada divergence? Ini ada divergence. Boleh? Kalau ini jatuh, wow. Boleh, Devi? Kalau US jatuh, anda bayangkan Malaysia. Sabtu, saya lukis kita kena ada patriotik sikit lah. Lemau puasa, faham? Bagi mereka yang bekerja oil and gas, kita kena fikir benda ni. Manufacturing, jangan main sedap lukis ke. Nampak? Kita ada divergence. We do have divergence here. So saya tak dapat nak tolak kemungkinan dia akan buat apa? Dia akan buat ni. Dia boleh buat benda ni. Turun sampai 100 ni. Turun benda ni. Sampai 1326. But if that happen, bayangkan berapa banyak company yang jatuh dan bayangkan what will happen to Malaysia dengan PMI kita yang macam ni tadi. Dengan PMI kita yang macam ni tadi. Faham maksud saya? Boleh? So, itu adalah apa yang kita nampak semasa. I'm not saying ini tak mungkin ke bawah, but berpandukan kepada lain-lain instrumen, kita ada few saham besar seperti Apple, seperti Microsoft yang telah melakukan high sebelum ni. Ini adalah untuk yang sedang melakukan pergerakan inilah. Untuk Microsoft, Apple, high, Amazon untuk utamanya. Kita ada United Tractors, apa nama dia? United Tractors yang menunjukkan ni OTC. Yang menunjukkan something yang positif lah. Tractors, saya tak ingat nama dia. Kita ada few contohnya seperti
minyak yang hopefully recover. We hope to see this. I hope to see this, but I don't ni mungkin dia ke bawah. Ya, Warren Buffett keluar daripada all airlines. Ya. Tapi basically because of when it comes to it, it's money. Kita boleh patriotic, tapi sebab itu saya katakan saham will be doing more sideways. Saya tak katakan dia jatuh. Nampak bahasa saya pakai? I'm looking at saham will be doing more sideways. Kita ada yen yang kuat, we are going to see saham, nampak saya dah letakkan awal WXY. WXY tu maksudnya dia lebih sideways. S&P 500 will be a little bit sharp, A, B dan C. Tapi YM will be more, sebab ni YM Dow Jones ni dia adalah 30 blue chip. Syarikat dia lebih besar lah, lebih kuat sikit. S&P 500 ni 500 syarikat, ada yang kuat, ada yang tak kuat. So you will see sharp correction. I won't be surprised kalau dia correction sampai kawasan sini. 50% kawasan sini. 50% sini. Okay, ini adalah untuk S&P 500. Okay, interesting. Tiap-tiap minggu menarik. Kita ada yen yang kuat pada minggu ni. USD is expected untuk buat double correction. Tetapi kalau cerita US dengan China ni berterusan, you will see dua ni habis kat sini. Dan kita akan mula melihat USD yang kuat. Tapi saya maksudnya dua kat sini. Sorry, bukan dua sini. Dua kat sini. Ni saya lukis balik. Saya tandakan balik. Saya recount balik dengan melihat kemungkinan untuk dibuat double correction. Dua ni kat sini. Double correction. Kalau tak pun dia dah habis yang belakang ni. Dua tadi dah habis kat sini. Dua tu dah habis dekat sini. Sebelum ni saya letak kat sini Twitter je. Tapi kita cuma dapat confirm kan kalau dia break daripada dua atas ni. Tapi saya gunakan subwave. Dua. Kalau dia break atas ni, maksudnya kita dah habis dia ni, ini akan jadi 1, 2 dalam yang merah. 1, B tu 1, sini 2 yang merah. A, B dan C sebagai flat. Nampak? Saya tak tandakan flat. Sampai dia jadi, baru saya letakkan. Ni adalah dollar index. Dan apa dia punya ni? Ini adalah kepada Euro USD. Maksudnya, kalau itu tadi berlaku macam tu, Euro USD dah mula jatuh. Dan Euro USD complete wave 2 kat sini. Complete wave 2 kat sini. Kalau dia break daripada bawah, break ke bawah, complete wave 2 kat sini. GBP USD ke bawah. Ni ke bawah. Ni apa yang kita discuss last time ni kan. Kalau 2 tak break dan ke bawah. Ini adalah untuk GBP USD. U-shape sideways ke arah atas. Sideways ke arah atas. Kita mungkin habis 3, 4 dan 5. Tak tahu lagi. AUD USD dah mula melakukan wave 5 ke arah bawah dalam bentuk sebabnya ini anda tengok dia punya RSI. RSI dia makan yang belakang ni tau. Momentum ni kuat. Sebab tu saya terus letakkan 5 ni kat sini. Sebab ni 5 ni atas ni kan. Terus saya katakan ini habis. Dan kita dah mula melakukan wave 5 ke bawah. Banyak recount. Minggu ni banyak recount. New Zealand dollar masih sama. New Zealand dollar tak berubah.
Kalau anda nampak, anda pasal ini, buka Euro USD, Euro USD tu buka weekly. Dalam saya punya ni, buka Euro USD weekly. Anda akan dapati saya recount banyak. Because of apa yang berlaku minggu lepas. Euro, NZD USD tak ada buat ni. Euro USD saya recount banyak. Satu, saya buat live FB tu. So, alang-alang dah lukis-lukis chart ni. Tengok, ini sebelum ni adalah WXYXZ kan. Jadi saya tukar dia 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan apa yang kena dibuat banyak time frame. Kenapa? Because of dalam ni punya movement. Dan intermarket dia. So we are looking for quite a sharp move dan sharp correction nanti. Sharp move ke bawah dalam dollar dynamic selepas yen dynamic and selepas itu euro kuat. Tak ada perubahan daripada sudut view dia, sama. Cumanya expectation kepada move ini nanti. Move ini akan keluar dengan momentum. Faham? The moment dia tukar ni, movement ini akan keluar dengan momentum. Kita jangkakan ini akan melakukan sama yang macam ni, A, B dan C. Dekat sini. Kita tak jangkakan WXY dekat sini. Kita jangkakan A, B dan C. Boleh? Okay? So, itu dia. Jadi, untuk minggu ni saya matikan kepada CAD JPY. JPY kuat. USD will be quite supported. Tapi, I'll be elakkan sikit daripada USD pair. Anda akan dapati Comdos, AUD, NZD dan juga CAD akan lebih lemah. GBP tertekan. Euro lebih neutral. USD dan CHF agak dindong sikit. Tapi yang jelas JPY kuat. Tu sebab tu saya katakan tadi JPY antara yang kita perhatikan untuk minggu ni. Okey, itu saja. Dah pukul 3 lebih tak rasa. Bersama saya lagi pada malam ni, download dulu, jangan lupa kita punya market outlook ni dan juga kepada nota. So, di belakang nota tu saya dah letakkan benda ni yang kita letakkan dalam FB Live kita. Slide ni. 3711 teknik. Boleh? Yo. Okey. Yang kita letakkan dalam FB Live saya kan. Jumpa malam nanti. Okay. Anda download ini, fractals dan lain-lain. Boleh? Okey, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, pastikan anda ada satu kaedah menganalisa yang jelas. Dan I hope apa saya kongsikan kepada anda mula faham flow dalam market. Bila lagi? Ujung minggu nantilah. Ujung minggu nanti. Tu lepas buka puasa buat. Terlekat rasanya bercakap. Penuh lagi mulut. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti. Terima kasih. Teman-teman, thanks. Bye. Jom. Terima kasih. Dengar. Jalan. Thanks. Wong. Thanks. Wong, boleh tangkap kan Wong? I hope you nampak flow yang saya ceritakan kan? And how it affect Malaysia market, how it affect bursa kan? Okay? Thank you.